Industri Malaysia tidak akan bertahan. Walaupun sehari tanpa teknologi kami, pada kemuncak ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Jepun pada tahun 2019, kerajaan Jepun telah mengeluarkan kad baharu, penggantungan sepenuhnya ekspor komponen teras CNC. Keputusan itu bukan sekadar langkah perdagangan biasa. CNC mesin kawalan berangka komputer adalah jantung kepada setiap industri ketepatan. Apabila jantung itu berhenti, kilang-kilang otomotif, semikonduktor, dan perkapalan Malaysia bergegar serentak dan mengalami tamparan hebat dalam masa yang singkat. Namun, keputusan pada hari itu telah kembali sebagai bumerang 5 tahun kemudian yang menghancurkan jantung industri Jepun sendiri. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh Jepun atas keangkuhan mereka menggunakan teknologi sebagai senjata politik. Nantikan, jangan lupa like dan subscribe. Selamat datang. Saya Takeda Naoki, jurutera kanan di Nissho Tech Jepun. Saya telah mengendalikan teknologi ini selama 30 tahun. Pada 15 Mac 2020, sebuah mesyuarat tergempar telah diadakan di bilik mesyuarat tingkat 37 ibu pejabat Nissho Tech, Tokyo. 2 pegawai kerajaan Jepun dan 7 eksekutif syarikat besar berkumpul. Walaupun pemandangan pencakar langit Tokyo di luar tingkap kelihatan tenang, suasana di dalam bilik itu setajam mata pisau. CNC, mesin alat kawalan berangka komputer, itulah teknologi yang saya ceburi selama 3 dekad. Ia adalah jantung industri yang mengawal semua proses ketepatan seperti memotong, menggerudi, dan memasang logam oleh komputer. Enjin kereta, wafer semikonduktor, kipas kapal, turbin pesawat, semua ini tidak mungkin wujud tanpa CNC. Laporan berkulit merah di tangan saya terasa berat. Tajuknya sangat mengejutkan. Laporan analisis percepatan berdikari industri Malaysia. Perubahan yang berlaku dalam tempoh 2 tahun, dari 2018 hingga 2019, dipaparkan dengan jelas. Kebergantungan Malaysia terhadap peralatan semikonduktor Jepun menjunam daripada 78% kepada 61%. Komponen pemprosesan ketepatan perkapalan juga menurun daripada 85% kepada 69%. Pengeluaran blok enjin kereta lebih kritikal lagi, jatuh daripada 92% kepada 74%. Naib Presiden Hara memegang penunjuk laser, menunjuk ke monitor di dinding. Titik-titik merah tersebar di seluruh peta Malaysia, setiap satu mewakili kilang Malaysia yang berusaha melepaskan diri daripada teknologi Jepun. Dia berkata dengan nada tegang, "Jika kita tidak hentikan sekarang, kita akan kehilangan separuh daripada pasaran." Saya membaca dokumen sulit yang diserahkan oleh pegawai kerajaan. Kajian semakan penyelarasan kerjasama teknologi utama dalam konflik Malaysia-Jepun. Alasan di permukaan adalah perlindungan teknologi canggih atas nama keselamatan negara, tetapi niat sebenar adalah berbeza. Terasnya adalah untuk menyekat kemerdekaan teknologi Malaysia pada peringkat awal. Saya membuka bahan analisis yang saya sediakan, yaitu carta struktur barisan pengeluaran kilang-kilang Malaysia. Struktur kebergantungan komponen yang dibina selama 30 tahun dapat dilihat dengan sekali pandang. Ia direka bentuk agar pemotongan satu chip kawalan CNC sahaja akan menghentikan kereta, semikonduktor, dan perkapalan secara serentak. Kesunyian meliputi bilik mesyuarat. Semua mata tertumpu kepada saya. Saya berkata dengan tenang, hanya perlu memotong chip teras. Kilang-kilang Malaysia akan berhenti dalam beberapa hari, saya yakin. Pada masa itu, saya pasti ini bukan sekadar sekatan perdagangan, tetapi strategi pengawalan industri. Sebuah struktur di mana keseluruhan industri boleh dihentikan dengan hanya satu komponen sistem kebergantungan yang telah direka oleh Jepun selama 30 tahun. Pegawai kerajaan mengangguk. Keputusan untuk menggunakan teknologi sebagai senjata ekonomi dan kad politik telah dipersetujui. Naib Presiden Hara juga menyatakan persetujuan. Seorang demi seorang eksekutif lain mengangkat tangan. Pada jam 2 petang hari itu, kerajaan Jepun secara rasmi mengumumkan sekatan ekspor komponen teras CNC ke Malaysia. Alasan di permukaan adalah keselamatan, tetapi hakikatnya adalah penguasaan pasaran. Saya tahu sifat dua standar ini lebih baik daripada sesiapapun. Tokyo yang saya pandang dari tingkat 39 bangunan Nissho Tech masih sibuk. Persimpangan Shibuya, lampu neon Shinjuku, kompleks membeli belah Ginza, semuanya kelihatan biasa. Namun, saya tidak tahu bahawa keputusan yang kami buat hari ini akan mengubah segala-galanya 5 tahun kemudian. Saya kembali ke pejabat dan menghidupkan komputer. Data operasi masa nyata kilang-kilang Malaysia terpapar pada skrin. Ia masih normal, tetapi keadaan akan berubah selepas 72 jam. Sebaik sahaja stok chip kawalan kehabisan,
semua CNC akan berhenti. Langit Tokyo yang terbenam di luar tingkap bertukar merah. Cahaya merah itu kelihatan seperti lampu amaran, tetapi pada masa itu saya tidak menyedari maknanya. Sebaliknya, saya tersilap menganggapnya sebagai petanda kemenangan. Kopi di meja saya semakin sejuk. Ia adalah hari saya membuat keputusan paling penting dalam 30 tahun kerja saya sebagai jurutera. Kepercayaan angkuh bahawa teknologi boleh mengawal industri sesebuah negara itulah keseluruhan pertimbangan saya. Di rumah, fikiran saya berkecamuk. Apabila istri saya bertanya, bagaimana hari saya semasa menyediakan makan malam? Saya hanya menjawab, banyak mesyuarat. Saya tidak boleh mengatakan yang sebenar. Saya berbaring, merenung siling, dan terlintas di fikiran bahawa ramai pekerja kilang di Malaysia akan kehilangan tempat kerja tidak lama lagi. Tetapi saya segera menekan perasaan itu. Saya berjanji pada diri sendiri bahawa ini adalah perniagaan dan emosi tidak boleh dicampur adukkan. Begitulah keputusan pertama dibuat dalam ilusi bahawa struktur kebergantungan komponen boleh dikekalkan selama-lamanya. 3 minggu kemudian, apa yang saya jangkakan menjadi kenyataan. Bilik pemantauan ibu pejabat Nishotek di Tokyo. 12 skrin besar di dinding menunjukkan status industri Malaysia secara langsung. Lampu amaran merah mula menyala satu demi satu. Garis dot nombor 1 Hyundai Heavy Industries, Pasir Gudang, berhenti. Pembuatan blok limbungan kapal Pasir Gudang, digantung. Talian 8 inci semikonduktor bayan lepas, tidak dapat beroperasi. Saya menghirup kopi sambil memerhatikan skrin. Struktur kebergantungan komponen yang saya reka selama 30 tahun berfungsi dengan sempurna. Kilang-kilang Malaysia berhenti seperti domino apabila stok chip kawalan CNC kehabisan. Berita tergempar muncul berturut-turut. Barisan pengeluaran digantung sepenuhnya akibat gangguan bekalan komponen Jepun. 3 syarikat pengeluar kereta global mengisytiharkan darurat. Kebimbangan gangguan tempahan baharu industri perkapalan. Kadar penggunaan foundry semikonduktor menjunam. Situasi itu sepadan tepat dengan senario yang saya hitungkan. Naib Presiden Hara menghampiri saya. Dengan wajah puas, dia menunjuk ke monitor dan berkata, semuanya mengikut rancangan. Bukti sempurna bahawa industri Malaysia tidak boleh bertahan sehari pun tanpa kita. Saya juga berasa bangga. Melihat strategi yang saya reka sebagai seorang juru teknik, menjadi kenyataan mengikut teori adalah sejenis kepuasan. Namun kepuasan itu tidak kekal lama. Pada 12 April, jam 2 petang, pelawat yang tidak dijangka muncul di lobi Nishotek, 2 juru teknik Malaysia. Seorang lelaki pertengahan umur berpakaian suit dan seorang lelaki berusia lewat 50-an berseragam kerja. Mereka meminta pertemuan dengan saya di meja penyambut tetamu. Pegawai pasukan keselamatan naik untuk menjelaskan situasi. Juru teknik dari Malaysia datang untuk membincangkan kerjasama teknologi. Pada mulanya, saya ingin menolak. Saya fikir, kerjasama apa yang boleh dibincangkan dalam situasi begini? Tetapi rasa ingin tahu timbul. Saya ingin tahu mengapa mereka datang ke Jepun walaupun kilang mereka telah berhenti. Saya memutuskan untuk berjumpa selama 15 menit dan membawa mereka ke bilik mesyuarat tingkat 37. Lelaki berpakaian suit itu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Encik Hazman bin Ali, Pegawai Dasar Teknologi dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, MITI. Kemudian dia memperkenalkan lelaki berseragam kerja di sebelahnya. Datuk Razak bin Mansur, veteran lapangan dengan 30 tahun pengalaman dalam industri CNC Malaysia. Datuk Razak menunduk hormat kepada saya. Wajahnya menunjukkan keletihan dan desakan yang mendalam. Tangannya yang kasar menunjukkan pengalaman lapangan yang lama. Apabila dia mula bercakap, suaranya luar biasa tenang. Kami mahukan kerjasama, bukan persaingan. Kedua-dua negara akan rugi jika industri terhenti. Dia menambah, jika kilang-kilang Malaysia berhenti beroperasi, syarikat komponen Jepun juga akan kehilangan pendapatan. Saya tersenyum dalam hati. Datang untuk bercakap tentang kerjasama sekarang, sungguh menggelikan apabila mereka bergantung pada teknologi Jepun selama 30 tahun dan kini mahu dipanggil rakan kongsi. Saya menjawab dengan sinis, rakan kongsi? Bolehkah Anda beroperasi walaupun sehari tanpa komponen kami? Sebaik sahaja kata-kata itu keluar, suasana bilik mesyuarat menjadi dingin. Raut wajah Datuk Razak menegang. Saya melihat dia menggenggam penumbuknya sebelum melonggarkannya. Realiti kebergantungan pada teknologi asing selama 30 tahun terangkum dalam satu ayat itu. Encik Hazman cuba meredakan keadaan.
Dia bertanya sama ada terdapat alternatif seperti pemindahan teknologi atau pembangunan bersama. Dia menambah bahawa kerajaan Malaysia bersedia menawarkan pampasan yang mencukupi. Saya menggeleng. Ia adalah keputusan yang telah dibuat. Itu adalah dasar kerajaan Jepun dan Nisho Tech hanya mengikutinya. Sebenarnya, pada masa itu, saya fikir Malaysia akan menyerah dalam beberapa bulan. Datuk Razak bangun. Cahaya yang berbeza kelihatan di matanya. Ia bukan kemarahan atau keputusasaan, tetapi tekad yang pelik. Kata-kata terakhirnya masih terpahat dalam ingatan saya. Walaupun desakan kami hari ini kembali dengan sia-sia, desakan ini akan menjadi pelan tindakan teknologi kami tidak lama lagi. Sebaik sahaja saya mendengar kata-kata itu, perasaan tidak selesa melintas di fikiran saya, tetapi saya segera menepisnya. Saya fikir, bagaimana mungkin sebuah negara yang bergantung pada Jepun boleh berdikari secara tiba-tiba? Selepas kedua-dua mereka pergi, saya melihat keluar tingkap. Bandar Tokyo masih sibuk. Saya fikir pertemuan hari itu tidak penting sekadar rayuan terakhir yang datang dari keadaan terdesak. Berita petang terus melaporkan situasi di Malaysia. Pengurangan sementara pekerjaan akibat penutupan kilang, masalah kewangan yang semakin teruk bagi PKS, ancaman kebangkrapan berantai bagi syarikat rakan kongsi. Semuanya berjalan mengikut senario yang dijangkakan. Namun kata-kata terakhir, Datuk Razak pada malam itu terus bermain di fikiran saya. Desakan akan menjadi pelan tindakan teknologi. Kata-kata itu membuat saya rasa tidak selesa. Walaupun pulang ke rumah, rasa tidak selesa itu tidak hilang. Isteri saya menunggu dengan makan malam yang telah dihidangkan, tetapi saya tiada selera. Saya tertanya-tanya jika ada sesuatu yang saya terlepas. Sebagai jurutera yang mengendalikan teknologi CNC selama 30 tahun, terlintas di fikiran saya bahawa tekad yang saya lihat di mata Datuk Razak mungkin bukan sekadar gertakan, tetapi saya segera menyingkirkan fikiran itu. Teknologi tidak boleh diwujudkan hanya dengan desakan. Seminggu selepas itu, situasi di Malaysia semakin teruk. Lampu amaran merah di bilik pemantauan terus bertambah. Tetapi anehnya, kata-kata Datuk Razak terus menghantui. Pada masa itu, saya tidak tahu bahawa Datuk Razak telah membuat keputusan yang teguh semasa dia meninggalkan Nisho Tech hari itu untuk benar-benar menukar desakan menjadi pelan tindakan teknologi. Strategi sekatan yang saya reka telah melumpuhkan sepenuhnya jantung industri Malaysia dalam masa 3 bulan. Bilik pemantauan Nisho Tech di Tokyo. 12 skrin besar di dinding menunjukkan peta industri di seluruh Malaysia. Kini, lampu amaran merah bukan sekadar titik, tetapi peta berwarna merah darah yang meliputi seluruh negara. Proses utama lumpuh, tidak kira perkapalan, otomotif, atau semikonduktor. Saya melihat pemandangan itu dengan rasa kepuasan yang mendalam. Struktur kebergantungan komponen yang dibina selama 30 tahun berfungsi dengan sempurna. Strategi yang direka oleh seorang juru teknik menjadi kenyataan mengikut teori, seperti sebuah karya seni. Naib Presiden Hara menghampiri saya sambil memegang muka depan akhbar Nikkei. Tajuknya menarik, kelumpuhan berantai pembuatan Malaysia, harga kebergantungan komponen Jepun. Dia tersenyum puas dan berkata, "Takeda, ini mengikut rekaan kita, industri Malaysia sudah berakhir." Saya juga berasa bangga. Sambil menghirup kopi, saya tersenyum sinis. Jika tiada jantung, darah tidak akan mengalir. Mereka tidak boleh mengejar kepakaran 50 tahun dalam masa beberapa bulan. Saya yakin mereka akan menyerah akhirnya. Tepat pada masa itu, berita tergempar muncul di TV di ruang rehat syarikat. Kapsen tertera, sidang media kecemasan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Saya meningkatkan kelantangan kerana ingin tahu. Saya terkejut melihat orang yang muncul di skrin. Datuk Razak bin Mansor, juru teknik yang mengisytiharkan bahawa desakan akan menjadi pelan tindakan. Di bilik mesyuarat Nisho Tech 3 bulan lalu. Wajahnya kelihatan lebih kurus dan lebih tegas. Datuk Razak berdiri di hadapan mikrofon. Kata-kata pertamanya di luar jangkaan, ini bukan krisis. Ini adalah isyarat bahawa era kebergantungan pada teknologi asing telah berakhir. Saya mencemuh. Bunyi yang tidak realistik dalam situasi di mana kilang-kilang berhenti beroperasi. Naib Presiden Hara juga menggeleng dan mengeluh. Tetapi, nombor yang mengejutkan muncul di skrin. RM 1.8 bilion. Datuk Razak mengumumkan, kami akan membina semula jantung kami dengan tangan kami sendiri. Beliau melancarkan projek pemulihan kedaulatan industri bernilai RM 1.8 bilion pada hari itu.
Saya meletakkan cawan kopi yang saya pegang dan ketawa terbahak-bahak. RM1.8 bilion? Bolehkah wang itu menyelamatkan kilang? Jumlah itu kurang daripada 1/10 bajet penyelidikan dan pembangunan tahunan Nishotek. Rakan sekerja di sekeliling saya menunjukkan reaksi yang sama. Seseorang berkata, ia seperti percubaan terakhir yang datang dari keputusasaan. Seorang lagi mengeluh, apa yang boleh dilakukan dengan RM1.8 bilion? Tetapi pandangan mata Dato' Razak tidak berganjak. Dia melihat terus ke kamera dan berkata, matlamat kami bukan untuk mengejar, tetapi untuk mendahului. Kami akan melakukan apa yang Jepun tidak mampu lakukan. Saya mentertawakannya lagi. Malaysia mendahului Jepun? Mengatasi Jepun dalam teknologi CNC adalah mustahil. Kepakaran yang terkumpul selama 30 tahun dan pelaburan ratusan bilion tidak akan runtuh dalam sekelip mata. Seorang wartawan bertanya, secara spesifik, bagaimana Anda merancang untuk mengatasi teknologi Jepun? Jawapan Dato' Razak adalah mengarut. Pendekatan baharu yang menggabungkan AI dan pengalaman lapangan. Saya dan rakan sekerja ketawa beramai-ramai. AI? Adakah mereka fikir konsep abstrak sebegitu boleh menggantikan teknologi pemprosesan ketepatan? CNC adalah teknologi yang mengendalikan ralat 0,001 mm. Ia mustahil dengan teori sahaja. Selepas taklimat, saya kembali ke pejabat bersama Naib Presiden Hara. Dia masih tersenyum dan berkata, orang Malaysia sungguh naif. Mereka fikir mereka boleh mencipta teknologi hanya dengan wang. Saya setuju. Teknologi adalah sesuatu yang terkumpul melalui masa, pengalaman, dan banyak kegagalan. Sukar untuk membina walaupun sebuah bangunan penyelidikan yang betul dengan wang sebanyak RM1.8 bilion. Pada petang itu, sidang media Dato' Razak menjadi tumpuan. Berita Jepun juga melaporkannya. Kebanyakan nada adalah pesimis. Mereka melaporkannya sebagai cabaran melulu Malaysia. Isteri saya bertanya, bolehkah Malaysia benar-benar mengejar teknologi Jepun? Saya menjawab dengan tegas, mustahil sama sekali. Teknologi CNC tidak tercipta dalam sehari. Tetapi apabila saya berbaring, saya mempunyai perasaan yang pelik. Mata Dato' Razak yang yakin terus bermain di fikiran saya. Ia sama seperti 3 bulan lalu. Kata-kata bahawa desakannya akan menjadi pelan tindakan membimbangkan saya. RM1.8 bilion. Walaupun jumlah kecil, Dato' Razak kelihatan seperti mempunyai rancangan, tetapi saya segera menepis fikiran itu. Walau apapun rancangannya, realiti tetap realiti. Pada malam itu, buat kali pertama saya sedar bahawa dalam strategi yang saya percaya telah saya reka dengan sempurna, Dato' Razak telah menyelitkan pemboleh ubah yang tidak dijangka, tetapi saya belum tahu betapa berbahayanya pemboleh ubah itu. Pemandangan malam Tokyo di luar tingkap masih kelihatan tenang. Saya tidak tahu sama sekali apa maksud kegagalan projek RM1.8 bilion itu kepada Jepun pada masa itu. 6 bulan selepas projek itu dilancarkan, laporan pengumpulan maklumat Nishotek yang saya buka menunjukkan angka 73% kegagalan dengan jelas. 27 kes peralatan melampaui batas akibat ketidakstabilan kawalan AI. 154 kali kerosakan komponen semasa proses pemotongan. 89 kali pemberhentian pengeluaran akibat sistem terhenti. Terutamanya, prototipe yang dibuat oleh penyelidik Malaysia tidak pernah berjaya dalam ujian operasi 24 jam sekalipun. Saya melihat angka-angka itu dengan kepuasan yang mendalam. Ia adalah hasil yang dijangkakan. Naib Presiden Hara masuk ke pejabat saya, memegang laporan yang sama dengan wajah puas. Dia membaling laporan itu ke meja dan berkata, memang benar, RM1.8 bilion. Tidak boleh membeli kepakaran 50 tahun. Saya juga mengangguk. Dinding yang Malaysia tidak dapat atasi adalah kepakaran yang terkumpul selama 50 tahun yang tidak dapat dijelaskan oleh teori. Ia adalah logik pembetulan persekitaran mikro yang disempurnakan melalui ribuan eksperimen dan intuisi jurutera yang dapat meramalkan masalah hanya dengan mendengar bunyi operasi. Pemandangan Tokyo di luar tingkap kelihatan tenang. Tajuk utama media Jepun mengesahkan fakta ini. Malaysia ada pelan, tetapi tiada kepakaran. Fantasi yang dicipta dengan cukai RM1.8 bilion. Semua artikel mempunyai nada yang saya jangkakan. Naib Presiden Hara tersenyum dan berkata, sekarang giliran Malaysia untuk meminta bantuan daripada Jepun. Mereka pasti menyedari realiti selepas 6 bulan kegagalan. Walau bagaimanapun, apabila saya membaca laporan itu dengan lebih teliti,
ada satu perkara yang membingungkan. Walaupun menunjukkan kadar kegagalan 73%, projek itu tidak dihentikan. Sebaliknya, Dato' Razak bergerak lebih aktif. Di sudut laporan, terdapat rekod pergerakan terbaru Dato' Razak. Beliau melawat syarikat PKS berkaitan CNC di seluruh negara. Dikatakan beliau mengadakan temu bual dengan juru teknik veteran berpengalaman 30 hingga 40 tahun seorang demi seorang. Saya mencemuh. Saya fikir ia hanyalah cubaan terakhir untuk mengejar sejarah 50 tahun dengan pengalaman beberapa individu. Naib Presiden Hara juga berpendapat sama. Dia menilai ia sebagai usaha terakhir untuk melakukan sesuatu dalam situasi terdesak. Dia menambah bahawa teknologi tidak boleh disempurnakan hanya dengan mengumpulkan pengalaman individu. Saya meneliti lagi kes-kes kegagalan yang lebih spesifik. Sistem yang dibuat oleh penyelidik Malaysia berfungsi di Makmal, tetapi tidak berguna sepenuhnya dalam persekitaran kilang sebenar. Mereka tidak dapat mengendalikan pemboleh ubah luaran seperti getaran, suhu, dan kelembapan dengan betul. Perkara yang paling menggelikan adalah proses pembelajaran AI. Penyelidik Malaysia cuba melatih AI dengan hanya menganalisis corak permukaan CNC Jepun, tetapi teras sebenar tersembunyi. Algoritma pembetulan suhu yang saya bangunkan selama 30 tahun tidak mungkin difahami hanya melalui pemerhatian luaran. Ia adalah logik pembetulan yang mempertimbangkan pekali pengembangan haba logam, perubahan kelikatan bendalir pemotong, dan getaran mikrogalas gelendong secara serentak. Laporan itu juga menunjukkan status belanjawan. Dalam masa 6 bulan, RM380 juta daripada RM1.8 bilion telah digunakan. Kebanyakannya adalah untuk pembelian peralatan dan kos buruh. Sedangkan tiada hasil yang signifikan dalam pembangunan teknologi teras. Saya menggeleng kepala melihat angka itu. Ini mendedahkan kebodohan Dato' Razak yang menyangka teknologi boleh dibeli dengan wang. Namun, pada malam itu, apabila saya tinggal bersendirian di pejabat dan melihat data kegagalan sekali lagi, saya mempunyai perasaan yang pelik. 6 bulan usaha pastinya tidak berdaya di hadapan beban 50 tahun. Tetapi apabila saya melihat corak ralat dengan teliti, saya samar-samar dapat melihat mengapa Dato' Razak tidak berputus asa. Dia mencari pemboleh ubah yang hanya diketahui oleh lapangan, bukan teori dan data. Mereka gagal dengan cara yang berbeza setiap kali. Mereka tidak mengulangi kesilapan yang sama dan mendekati masalah dari sudut baharu. Terutamanya, data eksperimen 2 minggu kebelakangan ini menarik perhatian saya. Kegagalan masih ada, tetapi coraknya berubah. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Saya segera menepis fikiran itu. Mustahil untuk memahami teras teknologi 50 tahun dalam masa 6 bulan. Itu adalah perkara yang mustahil. Pemandangan malam Tokyo terbentang di luar tingkap. Malam itu kelihatan tenang. Kegagalan RM1.8 bilion seolah-olah berakhir dengan senyap. Tetapi satu baris pada halaman terakhir laporan terus mengganggu saya. Data yang dikumpul oleh Dato' Razak daripada juru teknik veteran di seluruh negara baru-baru ini berjumlah 12,000 kes. Kegagalan menjadi pelan tindakan baharu mereka. 3 minggu selepas itu, berita yang sama sekali tidak dijangka sampai ke telinga saya. Jam 4.30 pagi, loceng kecemasan berbunyi di bilik situasi kecemasan Nishotek. Pegawai pemantauan malam menelefon dengan tergesa-gesa. Mereka berkata, ada sesuatu yang pelik berlaku di Malaysia. Saya bergegas ke syarikat. Tokyo masih diselubungi kegelapan. Apabila saya tiba di syarikat, beberapa eksekutif sudah berkumpul. Skrin besar di bilik pemantauan menunjukkan pemandangan yang mengejutkan. Ujian operasi berterusan 24 jam sedang dijalankan di kilang eksperimen CNC di Cyberjaya, Malaysia. Tetapi kali ini berbeza. Angka ralat kekal pada 0,00 mm. Saya menggosok mata dan melihat skrin semula. Saya pasti ia adalah satu kesilapan, tetapi angka itu tidak berubah. Ketepatan 100%. Operasi berterusan 24 jam. Sistem terhenti. 0 kali. Naib Presiden Hara bergegas masuk, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia bertanya, ada sesuatu yang tidak kena. Kemungkinan besar ralat sensor atau manipulasi data. Saya berfikiran sama. Sistem yang menunjukkan kadar kegagalan 73% 3 minggu lalu tidak mungkin menjadi sempurna secara tiba-tiba. Pasti ada perangkap di suatu tempat. Ketua Pasukan Pengumpulan Maklumat segera membawa laporan. Rekod terperinci pergerakan Dato' Razak dalam 3 minggu kebelakangan ini direkodkan. Dia telah mengembara ke seluruh negara, bertemu juru teknik veteran, dan mendigitalkan setiap kisah pengalaman mereka.
Perkara yang paling mengejutkan ialah corak yang ditemui oleh Dato' Razak. Beliau menemui korelasi antara getaran mikro dan bunyi yang muncul setiap kali CNC Jepun gagal. Itu adalah isyarat yang hanya diketahui oleh juru teknik yang bekerja di lapangan selama 30 tahun. Menurut laporan itu, Dato' Razak telah menukar intuisi lapangan ini menjadi data pembelajaran AI. Beliau mencipta sistem yang mengesan isyarat awal 0,001 saat sebelum mesin melampaui batas dan membetulkannya terlebih dahulu. Saya merinding membaca kandungan itu. Ini bukan sekadar meniru teknologi Jepun, ini adalah pendekatan yang sama sekali baharu. Naib Presiden Hara masih kelihatan ragu-ragu dan berkata, inovasi sedemikian mustahil dalam masa 3 minggu. Pasti ada kelemahan di suatu tempat. Tetapi angka di skrin tidak berbohong. 30 jam, 35 jam, 40 jam, masa operasi berterusan terus meningkat. Ralat kekal pada 0,00 mm. Berita yang lebih mengejutkan menyusul. Sistem yang dibangunkan oleh penyelidik Malaysia dengan stabil melepasi julat getaran kelajuan tinggi yang bahkan tidak dapat dikawal oleh CNC Jepun. Saya berdiri dari kerusi saya mendengar kata-kata itu. Julat getaran kelajuan tinggi adalah cabaran teknikal yang belum diselesaikan sepenuhnya oleh Nisho Tech. Mustahil Malaysia melakukannya terlebih dahulu. Pegawai pemantauan memberikan maklumat tambahan. Sistem MCNC, Malaysian CNC, Dato' Razak, membetulkan pemboleh ubah persekitaran secara langsung melalui AI. Ia mengambil kira bukan sahaja suhu, kelembapan, dan getaran, tetapi juga pernafasan pekerja. Pada saat itu, saya sedar, apa yang dicari oleh Dato' Razak bukanlah salinan teknologi Jepun. Ia adalah teknologi peringkat baharu yang menggabungkan intuisi manusia dan pembelajaran AI. Wajah Naib Presiden Hara semakin mengeras. Sistem itu masih berfungsi dengan sempurna walaupun selepas 48 jam. Kini, kemungkinan ralat sensor atau manipulasi data hampir tiada. Saya tidak pernah melihat kestabilan sebegini sepanjang 30 tahun pembangunan teknologi CNC. Peralatan Nisho Tech yang terkini juga mengalami ralat mikro dalam operasi berterusan 72 jam. Laporan tambahan daripada pengumpulan maklumat lebih mengejutkan. Sistem MCNC Dato' Razak mempunyai ciri diagnosis diri. Ia meramalkan kehausan komponen, memberitahu masa penggantian, dan bahkan mengoptimumkan prestasi itu sendiri. Ini bukan sekadar CNC. Ia adalah mesin yang hidup. Naib Presiden Hara berkata dengan suara bergetar, jika ini benar, lanskap pasaran akan berubah sepenuhnya. Keunggulan 50 tahun Jepun boleh runtuh dalam sekelip mata. Saya hanya mampu mengangguk. Melihat MCNC beroperasi dengan sempurna selama 72 jam di skrin, saya teringat wajah Dato' Razak yang saya cemuh 3 minggu lalu. Saya teringat apa yang dia katakan. Desakan akan menjadi pelan tindakan teknologi. Dia benar-benar telah melakukannya. Matahari pagi Tokyo terbit di luar tingkap. Tetapi bagi saya, rasanya seperti kegelapan yang datang. Keunggulan teknologi yang dibina oleh Jepun selama 50 tahun bergegar. Ketegangan di bilik pemantauan memuncak. Semua eksekutif merenung skrin. 80 jam, 90 jam, MCNC masih belum berhenti. Pada hari itu, buat kali pertama saya sadar bahwa teknologi tidak dicipta hanya dengan masa dan wang. Jika ada desakan, kreativiti, dan keazaman untuk tidak berputus asa, perkara yang kelihatan mustahil juga boleh berlaku. Sebaik sahaja MCNC Dato' Razak melepasi 100 jam operasi berterusan, saya tahu peraturan permainan telah berubah. Selepas itu, selama 1 tahun, MCNC Dato' Razak tidak berhenti dan kilang-kilang Malaysia mula beroperasi semula. Detik impak itu di peta industri dunia semakin hampir. 2025, Pameran Industri Global. Saya menyambut detik ini di booth Nisho Tech, pameran industri terbesar dunia di Hannover Messe, Jerman. Nisho Tech telah mendirikan booth gergasi di tengah-tengah Dewan Utama, tempat untuk mempamerkan semua teknologi CNC yang terkumpul selama 30 tahun. Upacara pembukaan bermula jam 9 pagi. Musik klasik yang megah bergema, dan peralatan CNC terkini Nisho Tech mendapat tumpuan. Ketepatan 0,0000 mm. Kemuncak kepakaran 50 tahun. Kapsian itu bersinar terang. Saya melihat pemandangan itu dari sudut booth. Rasa bangga dan kepuasan melanda. Ia mengambil masa 30 tahun untuk berdiri di tempat ini. Tetapi pada saat itu, bunyi bising dari seberang mengganggu saya. Bunyi datang dari booth Malaysia. Bisikan dan tepukan orang ramai semakin kuat. Saya melihat ke arah itu kerana ingin tahu,
Kapsian besar MCNC kelihatan, buatan Malaysia juga jelas tertera. Pada saat itu, malam yang mengejutkan setahun yang lalu, terlintas di fikiran saya hari saya menyaksikan kejayaan operasi berterusan 100 jam Dato' Razak. Saya perlahan-lahan berjalan ke arah booth Malaysia. Kawasan di sekitar demonstrasi dipenuhi orang ramai. Ingin tahu apa yang berlaku. Saya menyelit di antara orang ramai. MCNC sedang beroperasi di atas pentas demonstrasi. Tetapi penampilannya sama sekali berbeza daripada setahun yang lalu. Ia kelihatan lebih anggun, lebih pantas, dan lebih tepat. Perkara yang paling mengejutkan ialah kelajuannya. Ia menyelesaikan kerja yang mengambil masa 10 minit untuk CNC Jepun dalam masa 3 menit. Ia juga dengan ketepatan yang lebih tinggi. Seorang jurutera Jerman di sebelah saya terkejut. Peningkatan kelajuan 15%, peningkatan kecekapan 20%, dan harganya 30% lebih murah. Ini bukan pengganti, ini adalah definisi semula pasaran. Saya berdiri di sana, terpinga-pinga. Peningkatan 15%, kami bergelut untuk meningkatkan 1% setahun. Perkara yang lebih menakjubkan ialah tugas yang dikendalikan oleh MCNC. Julat getaran kelajuan tinggi yang Jepun sendiri tidak dapat kawal dilalui dengan stabil oleh AI. Ia bergerak dengan lancar, seolah-olah dikendalikan secara langsung oleh juru teknik mahir. Pegawai booth Malaysia memulakan penjelasan. MCNC bukan sekadar CNC. Ia adalah mesin peringkat baharu yang menggabungkan 30 tahun pengalaman manusia dan pembelajaran AI secara langsung. Saya merinding mendengar penjelasan itu. AI sedang belajar dan mengaplikasikan semua kepakaran yang saya kumpul selama 30 tahun hanya dalam beberapa saat. Adegan yang lebih mengejutkan dipaparkan semasa demonstrasi diteruskan. MCNC mengesan kehausan alat pemotong secara langsung dan membetulkannya secara otomatik. Ia mengambil kira perubahan suhu, kelembapan, dan bahkan getaran mikro tempat kerja. Ini adalah CNC sempurna yang saya impikan. Tetapi Malaysia telah menciptanya terlebih dahulu. Seseorang dalam kalangan penonton berseru, teknologi Jepun telah menjadi kuno dalam sekelip mata. Orang lain berkata, standar CNC akan berubah sekarang. Kaki saya lemah mendengar kata-kata itu. Keunggulan teknologi yang dipertahankan oleh Jepun selama ini runtuh di hadapan mata saya. Perkara yang lebih mengejutkan ialah ciri diagnosis diri MCNC. Sistem itu menemui masalah sendiri dan mencadangkan penyelesaian. Ia seperti mesin yang hidup. Di belakang booth Malaysia, saya melihat figura yang saya kenali. Dato' Razak bin Mansor. Juru teknik yang datang ke Nishotech 5 tahun lalu kini berdiri sebagai bapa MCNC. Wajahnya diselubungi kepuasan yang mendalam, tetapi tiada keangkuhan. Sebaliknya, dia kelihatan rendah diri, seolah-olah menerima hasil semula jadi. Mata saya dan Dato' Razak bertemu. Dia mengenali saya dan menunduk hormat. Saya teringat apa yang dia katakan 5 tahun lalu. Desakan akan menjadi pelan tindakan. Pada saat itu, Naib Presiden Hara menghampiri saya. Wajahnya pucat. Laporan yang dia pegang bertajuk, Malaysia tidak boleh bertahan. Walaupun sehari terlepas dari tangannya, dia berkata dengan suara bergetar, yang berdiri di sana bukan kita. Kepimpinan pasaran kini telah beralih sepenuhnya. Saya berpaling ke arah booth Nishotech. Musik yang megah masih bergema, tetapi kebanyakan orang ramai telah berpusu-pusu ke booth Malaysia. Booth kami semakin lengang. Seorang penganalisis dalam kalangan penonton berseru, MCNC telah membuka babak baharu dalam revolusi industri. Ini bukan sekadar persaingan teknologi, tetapi peralihan paradigma. Saya rasa lutut saya lemah mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti segala-galanya yang telah saya bina selama 30 tahun runtuh dalam sekelip mata. Tepukan gemuruh meletus apabila demonstrasi MCNC berakhir. Orang ramai mengerumuni Dato' Razak, meminta berjabat tangan. Wakil syarikat dari pelbagai negara mula membincangkan kontrak. Saya melihat pemandangan itu dengan pandangan kosong. Saya malu dengan diri saya yang mentertawakan RM 1.8 bilion 5 tahun lalu. Dato' Razak benar-benar telah melakukannya. Naib Presiden Hara berkata kepada saya, sekarang giliran Jepun untuk belajar daripada teknologi Malaysia. Sejarah telah berubah sepenuhnya. Apabila saya meninggalkan pusat pameran pada petang itu, booth Malaysia masih sesak dengan orang ramai. Sebaliknya, booth Nishotech hanya diterangi oleh lampu kosong. Saya sedar pada masa itu, teknologi bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk terus dikembangkan. Kami berpuas hati dengan masa lalu terlalu lama, dan Dato' Razak telah berlari ke arah masa depan.
Di bilik hotel pada malam itu, saya merenung keluar tingkap dan berfikir. Perkataan keruntuhan bermain di fikiran saya. Strategi sekatan yang saya reka akhirnya membawa kepada keruntuhan Jepun sendiri. Selepas pulang dari pameran, industri Jepun dilanda kekacauan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bilik mesyuarat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri di Tokyo. Wakil industri yang dipanggil segera duduk dalam diam. Skrin dinding memaparkan prestasi MCNC Malaysia di pameran itu dengan jelas. 67 syarikat di 15 negara sedang mempertimbangkan penggunaan MCNC. BMW Jerman, Boeing AS, Airbus Perancis, pembuat utama dunia semuanya menunjukkan minat terhadap teknologi Malaysia. Ketua Pengarah Kementerian Ekonomi berkata dengan suara berat, jika keadaan berterusan, bahagian pasaran CNC Jepun akan jatuh di bawah separuh dalam masa 2 tahun. Hegemoni teknologi yang dibina selama 50 tahun sedang runtuh. Saya hadir di sana sebagai wakil Nisho Tech. Pandangan eksekutif lain pedih. Kerana saya adalah orang yang mereka strategi sekatan Malaysia 5 tahun lalu. Wakil Mitsubishi Heavy Industries bertanya dengan tajam. Adakah kita sudah tahu apa teras teknologi Malaysia? Adakah kita terlepas sesuatu? Saya terpaksa menjawab dengan jujur. MCNC bukan sekadar peningkatan teknologi, tetapi paradigma baharu sepenuhnya. Pendekatan inovatif yang menggabungkan pengalaman manusia dan pembelajaran AI. Seorang eksekutif Toyota berkata dengan sinis. Jadi, apa yang kita lakukan selama ini? Adakah teknologi yang terkumpul selama 50 tahun tidak berguna dalam sekelip mata? Suasana bilik mesyuarat semakin tegang. Suara-suara yang menyalahkan antara satu sama lain semakin kuat. Seseorang berkata kami memandang rendah Malaysia dan yang lain mengkritik tindak balas kerajaan yang terlalu selesa. Tetapi berita yang paling mengejutkan adalah berasingan. Tajuk utama akhbar muncul berturut-turut. Kemerdekaan CNC Malaysia menggugat kebergantungan Jepun. Pasaran CNC Jepun bernilai 2 triliun yen bergegar. Pembuatan dunia beralih kepada teknologi Malaysia. Perkara yang lebih serius adalah pembatalan kontrak sebenar. Nisho Tech sahaja telah membatalkan 12 kontrak dalam sebulan yang lalu. Pelanggan menangguhkan pembelian peralatan Jepun, mengatakan mereka akan mempertimbangkan penggunaan MCNC. Naib Presiden Hara berkata kepada saya, kini kita berada dalam kedudukan untuk mengejar. Malaysia menetapkan standard, dan Jepun mengikutinya. Saya berasa pening mendengar kata-kata itu. Hanya 5 tahun lalu, saya yakin Malaysia tidak dapat bertahan sehari tanpa komponen Jepun. Berita yang lebih mengejutkan menyusul. Kerajaan Malaysia mengumumkan rancangan untuk membina hub CNC global berdasarkan teknologi MCNC. Strategi ekspor teknologi yang menyasarkan seluruh Asia. Ini adalah perubahan geopolitik yang melangkaui persaingan teknologi. Pusat pembuatan Asia beralih dari Jepun ke Malaysia. Kementerian Ekonomi mengumumkan langkah kecemasan. Projek pembangunan CNC generasi seterusnya bernilai 30 bilion yen. Rancangan untuk mengumpulkan semua teknologi Jepun untuk mengejar Malaysia. Tetapi saya skeptikal. Saya tahu bahawa masalah itu tidak boleh diselesaikan hanya dengan wang. Kerana apa yang Malaysia kumpulkan selama 5 tahun bukan sekadar teknologi, tetapi cara berfikir yang baharu. Perpecahan berlaku dalam mesyuarat dalaman Nisho Tech. Ada yang mencadangkan perkongsian teknologi dengan Malaysia, manakala yang lain berkeras untuk pembangunan teknologi sendiri. Saya berasa pahit mendengar perdebatan itu. Saya teringat penolakan saya apabila Malaysia menawarkan kerjasama 5 tahun lalu. Kini, Jepun berada dalam situasi di mana kami perlu meminta bantuan. Media juga mengeluarkan kritikan setiap hari. Malapetaka akibat keangkuhan teknologi Jepun. Hilang inovasi kerana terlalu fokus menyiasat Malaysia. Semua anak panah ditujukan kepada industri. Reaksi jurutera muda amat mengejutkan. Di dalam Nisho Tech sendiri, pendapat mula muncul untuk mempelajari MCNC. Suasana mengakui bahawa teknologi Malaysia lebih maju. Saya melihat keluar tingkap sambil berfikir. Bandar Tokyo masih kelihatan tenang, tetapi akar pembuatan Jepun sedang bergegar. Ironi terbesar adalah temu bual Datuk Razak. Dalam temu bual dengan media Malaysia, dia mengucapkan terima kasih kepada Jepun. Dia menambah bahawa inovasi ini tidak akan berlaku tanpa sekatan itu. Saya mempunyai perasaan yang rumit mendengar kata-kata itu. Strategi sekatan yang saya reka telah mempercepatkan kemajuan pesat Malaysia. Naib Presiden Hara bertanya kepada saya, adakah anda benar-benar fikir kita boleh mengejar Malaysia? Dia meminta pendapat yang jujur. Saya menggeleng.
Saya menjawab bahawa teknologi tidak dicipta hanya dengan wang dan masa. Ia memerlukan desakan, kreativiti, dan semangat untuk mencabar. Pada malam itu, saya tinggal bersendirian di pejabat dan berfikir, keunggulan teknologi yang dibina oleh Jepun selama 50 tahun sedang runtuh, tetapi mungkin ini adalah permulaan yang baharu. Pemandangan malam Tokyo terbentang di luar tingkap, tetapi lampu-lampu itu tidak kelihatan secerah dahulu. Zaman sedang berubah, 30 bilion yen. Belanjawan kecemasan yang disediakan oleh kerajaan Jepun, tetapi segala-galanya sudah terlambat. Pusat Penyelidikan Teknologi Baharu Nishotech, 200 jurutera terbaik Jepun berkumpul. Projek pembangunan CNC generasi seterusnya, yang melibatkan syarikat besar dan Institut Penyelidikan Kebangsaan. Saya juga mengambil bahagian sebagai ketua projek. Tetapi, mesyuarat pertama sudah suram. Ketua Pasukan Penyelidikan membuka laporan analisis. Kandungannya, MCNC Malaysia sudah berkembang ke generasi kedua. Algoritma pembelajaran kendiri adalah asas, dan kini beberapa CNC berkongsi data antara satu sama lain, melaksanakan kecerdasan kolektif. Saya berasa putus asa membaca laporan itu. Semasa Jepun cuba mengejar teknologi generasi pertama, Malaysia sudah berlari ke arah masa depan. Berita yang lebih mengejutkan menyusul. 7 negara Asia menandatangani perjanjian kerjasama teknologi MCNC dengan Malaysia. Dari Vietnam, Thailand, Indonesia hingga Malaysia sendiri, hub pembuatan Asia sedang disusun semula di sekitar Malaysia. Seorang penyelidik muda mengangkat tangan. Dia mencadangkan, bagaimana jika kita mengamalkan pendekatan ala Malaysia, gabungan AI dan pengalaman lapangan? Tetapi reaksi jurutera veteran adalah dingin. Mereka berkata, Jepun mempunyai caranya sendiri. Tidak perlu meniru Malaysia. Saya mengeluh melihat pemandangan itu. Jepun masih berpegang pada masa lalu. 6 bulan kemudian, terdapat pembentangan pertengahan projek. Hasilnya adalah bencana. Prototipe yang dibuat oleh penyelidik Jepun tidak mencapai prestasi MCNC generasi pertama Malaysia. Ketepatan serupa, tetapi jauh ketinggalan dalam kelajuan dan kecekapan. Perkara yang lebih serius adalah tindak balas pasaran. Syarikat yang telah menggunakan MCNC tidak menunjukkan minat terhadap teknologi Jepun. Mereka telah mengalami sendiri bahawa teknologi Malaysia lebih maju. Ketua projek berkata, kita mengikut manual, tetapi Malaysia berkembang melalui data. Pendekatan kita secara asasnya berbeza. Mendengar kata-kata itu saya sedar, apa yang Jepun terlepas bukan sekadar teknologi, tetapi cara berfikir. Kami cuba mencipta teknologi yang sempurna, tetapi Malaysia mengejar teknologi yang terus berkembang. Setahun lagi berlalu. Projek 30 bilion yen akhirnya berakhir dengan kegagalan. CNC yang dibuat oleh Jepun diabaikan di pasaran. Dengan MCNC generasi ketiga sudah dikeluarkan, teknologi Jepun kelihatan ketinggalan satu generasi. Berita yang lebih dahsyat sampai. Pelanggan utama Nishotech menandatangani kontrak jangka panjang dengan syarikat Malaysia. Siemens Jerman, GEAS, dan bahkan Toyota Jepun semua memilih MCNC. Harga saham Nishotech menjunam 50%. Separuh daripada pekerja diberhentikan. Syarikat berusia 50 tahun itu runtuh dalam masa 5 tahun. Naib Presiden Hara berkata kepada saya, kita perlu meminta kerjasama teknologi daripada Malaysia. Kita tidak ada pilihan selain mengetepikan kebanggaan dan belajar. Saya tersenyum pahit mendengar kata-kata itu. Saya teringat penolakan saya apabila Datuk Razak menawarkan kerjasama 5 tahun lalu. Kini, Jepun berada dalam situasi di mana kami perlu meminta bantuan. Pada petang itu, saya menghubungi Datuk Razak secara pribadi. Ia adalah panggilan pertama dalam 5 tahun. Suaranya masih tenang. Datuk Razak berkata, pertukaran teknologi sentiasa dialu-alukan. Tetapi persoalannya ialah, sama ada Jepun benar-benar bersedia untuk berubah. Saya berterus terang. Saya mengakui bahawa Jepun terlalu angkuh. Kami berpuas hati dengan kejayaan masa lalu dan mengabaikan inovasi. Penyesalan bahawa tragedi ini tidak akan berlaku jika saya tidak mencemu tawaran kerjasamanya 5 tahun lalu terasa menyesakkan. Jawapan Datuk Razak sangat menarik. Kegagalan bukanlah perkara buruk. Apa yang penting ialah sikap untuk belajar daripada kegagalan. Sama seperti yang dilakukan oleh Malaysia 5 tahun lalu. Pada saat itu saya sedar apa yang dikatakan oleh Datuk Razak 5 tahun lalu, barulah saya faham kata-kata bahawa desakan akan menjadi pelan tindakan. Selepas panggilan tamat, saya melihat keluar tingkap.
Bandar Tokyo masih sibuk. Tetapi ada perasaan bahawa sesuatu telah berubah. Sudah tiba masanya untuk menerima perubahan zaman. Pada malam itu, saya membuka pelan reka bentuk CNC saya buat kali pertama selepas sekian lama. Semua kepakaran yang saya kumpulkan selama 30 tahun terkandung di dalamnya. Tetapi kini saya tahu bahawa itu bukan segalanya. Video MCNC Malaysia terpapar di skrin monitor. Beberapa mesin bergerak seperti satu organisme hidup, mencapai harmoni yang sempurna. Inilah masa depan yang saya impikan. Saya perlahan-lahan menaip pada papan kekunci. Semasa saya mencipta fail reka bentuk baharu, saya menaip tajuk Pelan Pembangunan CNC Generasi Seterusnya melalui kerjasama. Saya kini sedar bahawa teknologi adalah aset untuk dikongsi, bukan subjek persaingan. Monopoli teknologi yang dipertahankan oleh Jepun selama 50 tahun telah menjadi penghalang. Fajar menyingsing di luar tingkap. Hari baharu bermula di Tokyo. Tetapi bagi saya, ia terasa seperti permulaan baharu, bukan pengakhiran. Skrin menjadi gelap, dan ayat terakhir muncul. Teknologi adalah daya hidup, bukan kebanggaan. Barulah makna sebenar kata-kata itu sampai kepada saya. Strategi sekatan yang saya reka 5 tahun lalu akhirnya membawa kepada perubahan Jepun sendiri. Kadang-kadang, kejatuhan adalah permulaan untuk lonjakan baharu. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe serta tekan loceng pemberitahuan. Sokongan hangat anda yang membuatkan kami terus bergerak.